بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau Arab, Tali Jawatan Kuasa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, habaib, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini, kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Sedikit yang diberikan ini untuk dikongsikan. Bukan kita nak membanggakan, bukan kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kita nak rasa sombong, tapi yang sedikit ini nak kita kongsikan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat beramal, dapat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita selalu menyebut tuan-tuan perkataan syukur. Apa makna syukur? Alhamdulillah. Ya ke alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah itu pujian tuan-tuan. Kalau syukur itu sekadar memuji Allah, berapa kali puji satu hari? Sedangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah ini tak terhitung banyaknya tuan-tuan. Jadi berapa kali sangat kita puji Allah? Kalau kita rasa syukur itu memuji Allah. Dalam sehari 17 kali je kita ucap alhamdulillah. Rakaat pertama sampailah 17 rakaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu je lah tuan-tuan. Tapi nikmat Allah yang kita makan, yang kita guna, yang kita sedut, nafas kita ni tak tahu berapa puluh ribu kali. Takkanlah hanya dengan 17 kali saja puji Allah. Itu kesyukur. Apakah syukur hanya sekadar menyebut Alhamdulillah? Nikmat Allah Ta'ala satu hari begitu banyak sehingga tak terhitung banyak. Puji Allah 17 kali ke? Apa makna syukur tuan-tuan? Syukur ni kena faham betul-betul. Sebab kita selalu sebut syukur. Sehat tuan? Alhamdulillah. Syukur. Apa makna syukur? Tuan-tuan, apa makna syukur? Selalu orang sebut syukur, rahmat. Orang rajin menyebut tapi tak faham apa makna. Kita hari ini tuan-tuan belajar kadang-kadang pandai menyebut je, makna tak pandai. Mengaji apa tuan? Fiqh. Fiqh apa tuan? Fiqh lah. Yalah fiqh tu apa? Fiqh lah. Takkan tak tahu fiqh? Apa fiqh? Fiqh. Yang ngaji bab sembahyang. Oh, itu kan fiqh tu. Ngaji apa tuan? Tauhid. Tauhid apa? Tauhid. Usuluddin. Usuluddin tu apa tuan? Tauhid. Tak faham pun sebenarnya. Sampai hari ni kita tak faham betul.
Yang mengaji-ngaji ni tuan-tuan kan. Ngaji apa tuan? Tasawuf. Apa mana tasawuf? Tasawuf lah. Sufi. Yalah apa dia tu? Tasawuf lah. Tapi tak tahu apa benda. Akhirnya, apa yang kita buat hari ini nak kata belajar ilmu tasawuf, tapi tak ada pun bentuk sufinya. Belajar ilmu fiqh, tak ada pun bentuk fiqhnya. Belajar ilmu tauhid, tak ada pun tauhidnya. Sebab tak faham ta'rif, pengertian sebenar. Kita main ikut-ikutnya. Ini jadi dia tuan-tuan kan. Hari ini kita selalu sebut syukur tuan-tuan. Alhamdulillah. Kan? Puji Allah Ta'ala. Syukur ini tuan-tuan ialah meletakkan suatu nikmat yang dikurniakan Allah pada tempat dia. Itu mana syukur. Syukur ni ialah meletakkan suatu nikmat yang Allah kurnia kat kita ni pada tempat-tempat dia. Nikmat sehat, letakkan pada tempat dia. Itu tanda orang syukur pada Allah. Dan nikmat apa tuan-tuan yang tuan-tuan peroleh hari ini, letakkan pada tempat. Allah Ta'ala bagi nikmat mata, letakkan mata tu pada tempat dia. Allah Ta'ala kata, jangan letakkan, gunakan mata kamu pada jalan, pada tempat melihat benda yang aku haramkan. Artinya orang gunakan juga pada tempat benda haram, orang ini tak bersyukur dengan apa yang dikurniakan Allah. Sebab itu tuan-tuan, agama ini pertama-tama sekali, awaludin ma'rifatullah, pertama sekali tuan-tuan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu apa dia nak, apa dia tak nak. Kita ni hari ni nampak macam kenal, tapi benar tak kenal pun. Nampak macam kenal Allah, tapi hakikat dia kita tak kenal Allah. Maaf cakap tuan-tuan, berapa ramai yang sembahyang ni kerana rindu kat Allah. Ni datang sembahyang ni pasal rindu lah. Rindu kat Allah Ta'ala datang sembahyang ni kerana cinta. Rindu dan cinta pada Allah kita datang sembahyang ni, atau pasal nak pahala banyak, atau pasal ni kewajiban sembahyang, atau pergi salat berjemaah dapat 27. Kau tak dapat? Tak ada. Pasal apa tak ada? Tak 27. Betul ke datang tadi pasal rindu? Ni jujur-jujur cakap, ni surau ni. Surah. Jujur-jujur cakap, tadi datang solat ni kerana rindu ke, kerana cinta ke, kerana yang lain pada tu. Ataupun orang panggil tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ada azan. Tu kan. Atau memang datang dirindu ke Tuhan. Nak rindu macam mana Tuhan tak kenal? Nak cinta macam mana Tuhan tak kenal? Tuan-tuan malam ni tak dah telinga lah. Ustaz ni ceramah ke dia nak bedal kita? Tak ada. Ini memang nak pukul rapat punya ni. Sebab yang datang semayang ni banyak yang minta maaf cakap tak kenal Tuhan pun. Allahu Akbar. Rayau. Jalan motor. Tengah semayang ni. Ngadap siapa ni? Ngadap Tuhan ni. Ngadap Tuhan. Habis tu apa berjalan? Allahu Akbar. Mana pergi? Sebab itu Nabi SAW ditanya. Jibril datang tanya dia. Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan ke aku apa mana ihsan ini? Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekarang ni kita nak abdikan kat siapa? Kita pun tak kenal kat siapa kita nak abdikan. Kat siapa? Tuan-tuan memang sebut Allah sampai gantunglah kalimah Allah Ta'ala dekat masjid Allah Muhammad. Main gantung-gantung pula dah sekarang. Pasal apa gantung? Tu Allah ke? Tu gantung apa? Gantung tampal. Tu gantung apa? Apa makna Allah? Alif lam lam ha. Satu kalimat 4 huruf. 4 je, tak banyak.
Bunyinya apa? Allah. Tuan-tuan pun gantung tu. Allah, Muhammad. Surah ni seperti tak ada gantung. Surah lain, ada. Oh, ada tu. Tinggi lagi. Tuh. Allah ke tu? Tuh. Alif lam lam ha tu. Allah ke? Apa makna alif tu? Apa makna lam? Apa makna lam? Alif lam lam ha. Apa makna tu? Allah. Dia tak bunyi Allah. Alif lam lam ha. Apa bunyi? Tak ada bunyi. Kalau tak sambung dia tak ada bunyi lah. Kan? Apa makna alif tu? Tuan-tuan jangan main gantungnya kalau tak tahu. Orang Kristian pun gantung juga Jesus dia. Kita pun ikut dia lah. Main gantung-gantung ni. Tuan-tuan mesti kata ni ilmu apa ni pelik Ustaz ni. Dah nak bagi faham ni. Orang gantung kita gantung, orang gantung kita gantung. Apa makna alif? Pasal apa dia ada 4 huruf aja? Alif, lam, ha. Asal 4 je. Zat Allah. Lagi? Sifat lagi? Af'al lagi? Asma. Okey, betul? Dia ada 4 je tuan-tuan. Dalam satu kalimat Allah Ta'ala ini, tu, ada 4 ni je. Ada zat, ada sifat, ada af'al, ada asma. Tu gantung apa? Mana dia Allah? Mana dia Allah? Malam ni kita nak kenal Tuhan ni. Tak kenal Tuhan, mayang pun tak dia. Apa tuan-tuan? Allahu Akbar, Tuhan tak kenal juga. Tak kenal pun. Baca je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu je. Orang rukuk, orang sujud, tahu-tahu habis semayang. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kenal malam ni, nak kenal lah. Malam ni kurang-kurang 2 jam lah. Kita nak bagi kenal betul-betul Allah Ta'ala ni. Kalau tak, tuan-tuan, sia-sia buat ibadat ni kami. Habis semayang habis. Tak ada makna tuan-tuan. Sebab itu agama mula-mula awal din ma'rifatullah. Tuan-tuan tengok dalam Quran. Allah ciptakan kita ni tuan-tuan. Sebelum ni kita ada tak? Tak ada. Pasal apa Allah Ta'ala ciptakan kita ni? Pasal apa? Nak abdikan dia lah. Nak abdi macam mana tak kenal dia? Okey. Dia jadikan kita sebagai khalifah lah. Illa liya'budun. Ayat tu memang tuan-tuan baca lah selalu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Apa makna liya'budun? Sembah apa tak kenal. Sembah apa tak kenal. Kan? Nak sembah mesti kenal dia dulu. Allah ciptakan semua-semua ni pasal kita lah. Pasal apa dicipta kita? Pasal teringat kat kita dia cipta ni. Kalau tak teringat, apa dia tak cipta kita ni? Apa faedah dia cipta kita? Ada faedah. Pasal nak suruh sebut dia. Habis kalau tak sebut dia jadi apa? Tuan-tuan semua sebut nama Allah. Besar ke Allah Ta'ala bila tuan-tuan sebut ni. Pasal itu dijadikan kita. Pasal nak suruh sebut dia. Pasal dia jadi kita tu nak suruh sebut dia lah. Kalau tak sebut, rosak dia. Tak ada lah. Tuan-tuan apa faedah dia cipta? Apa faedah dia buat kita? Malam ni tanya tak boleh jawab ni macam mana ni? Untuk kenal dia. Dia cipta ni bagi kenal dia lah. Okey. Sekarang kenal tak? Sikit je. Mana boleh aku tu? Tadi kata dia cipta untuk kenal dia. Okey. Sekarang tuan tak kenal dia, tuan bersalah dengan Allah sekarang ni.
Aku ciptakan tu semua-semua pasal teringat kat hang dia tak. Aku teringatkan kau ni aku buat engkau. Supaya apa? Supaya kau ingat kat aku yang membuat engkau. Kau ni supaya kau ingat aku lah. Kalau kau tak ingat aku, kenapa kau? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan aku bagi ni hati ni, so fikir kat aku, ingat aku. Aku ciptakan kau supaya kau ingat akulah. Aku ingat engkau ni, aku ciptakan matahari. Wasyamsi wa duhaha. Kan? Demi matahari yang bercahaya ni. Pasal aku tahu, aku ingatkan engkau, engkau perlukan matahari, aku ciptakan matahari. Kemudian aku ciptakan bulan pasal aku ingatkan engkau. Wal qamar. Jangan salah sebut. Dia ada 2, 3 tuan salah sebut satu huruf, salah ubah makna. Qamar lain tuan. Agak. Qamar lain bilik. Qamar bulan. Aku ciptakan bulan. Matahari aku cipta untuk engkau. Bulan aku cipta pun untuk engkau. Untuk apa tu? Untuk ingat dia lah. Ingat kat bulan ke ingat kat Tuhan? Ingatkan Allah yang ciptakan tu. Tapi tuan-tuan tengok tak bulan ingat Allah Ta'ala tak? Atau tengok bulan, cantik bulan ni. Ingat Allah tak? Mengakal. Mengakal nombor 1. Tak ingat. Nak tengok ingat tak ingat Allah Ta'ala? Tadi tuan sampai sini, naik apa tadi tuan? Dan kaki. Sampai surau dia apa baca? Sampai sini tadi ni, apa baca tadi? Dapat masuk surau dia apa baca? Ada tak puji Tuhan dia sampai kat pintu surau tu? Alhamdulillah sampai. Baca tadi? Tak baca? Yang tadi tengok bulan ingat Tuhan. Yang ini sampai sini tak ingat langsung. Kan? Tadi ni, tuan-tuan naik kereta, naik motor tadi ni, jalan kaki, sampai sini kan? Apa baca tu? Turun motor tadi tu, turun kereta. Puji tak Tuhan? Turun-turun tu, Alhamdulillah. Puji? Tak tak? Pasal apa tak puji? Tuhan kata, aku sampaikan kau kat sini ni, langsung kau tak ingat aku. Nunjuk tak ingat, langsung tak puji aku pun. Aku ciptakan matahari, kau ingat aku ke? Kau tengok matahari ni, kau nampak aku ke? Ingat ke aku? Tak ingat. Aku cipta bulan ni, kau ingat aku ke? Nampak bulan? Ya Allah, agungnya Tuhan ciptakan bulan untuk kita. Malu aku sebab tak ingat kat dia. Tu. Ada. Kan? Kemudian dijadikan walaili iza. Malam dijadikan. Ingat Tuhan tak? Tak ingat juga. Malam apa lagi? Tidur lah Ustaz. Wan nahari iza. Jadi bulan siang pula. Ingat Tuhan tak? Tak ingat juga. Habis apa yang kita ingat? Wasama, aku jadikan langit. Ingat aku tak? Tak ingat. Wal ard, jadikan bumi. Ingat Tuhan tak? Tak ada ingat Tuhan. Pasal apa tak ingat Tuhan? Ni jujur-jujur ni kan. Malam ni kita bagi. Tengok. Betul ke ingat Tuhan ni? Itu luar semayang. Dalam semayang, ingat Tuhan tak? Ingat? Betul? Atau ingat benda lain tadi? Siapalah ceramah malam ni? Apalah sakit telinga, tak sakit telinga, aku tak tahu lah malam ni. Macam tu kah? Mana tuan-tuan? Kita malam ni kita berkongsi ilmu. Bukan nak ngajar tuan-tuan. Nak berkongsi je tuan-tuan. Sejauh mana kita kenal Allah. Hanya orang yang kenal Allah, yang benar-benar mengenalinya, ada rasa cinta dan rasa rindu. Bila cinta dan rindu itu ada, tuan-tuan tak payah panggil, tak sabar nak pergi, nak jumpa yang dirindui. Kan?
Ini nak tunggu panggil dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru datang. Tak sabar tuan. Orang bercinta macam mana? Orang bercinta ni yang muda-muda lah. Nak jumpa yang dicintai. Macam mana? Oh, Allahu Akbar. Sebut selalu bang. Yang dicintai ni. Ingat selalu yang dicintai. Rindu. Ingat sebut selalu kan. Kita rindu ke tak ke Allah Ta'ala ni? Kita cinta ke tak? Atau memang tak rindu? Atau memang tak cinta? Kenapa tak rindu dan tak cinta? Pasal tak kenal dia. Tak kenal, pepatah pun kata, tak kenal, maka tak cinta. Betul? Kalau salah tuan-tuan, bangkit dah beritahu saya mana? Malam ni kita kongsi. Kan nak ngajar tuan-tuan pun. Nak kongsi. Kalau salah saya cakap ni sekarang, bangkit beritahu Ustaz. Salah tu. Nak tengok. Kalau ada rasa kenal dia, kenal Allah betul-betul, pasti ada rasa rindu dan cinta. Kita kenal mak ayah kita, kita rindu kat mak ayah kita. Sudah meninggal, rindu kat dia, langsung kita pergi ziarah kubur dia. Pasal apa pergi kubur? Aku teringatlah mak aku. Rindu, teringat, cinta. Dekat Allah Ta'ala ada ke tu? Ada ke benda tu? Atau tak ada? Tuan kan? Allahu Akbar. Apa pasal tak ada? Pasal tak kenal dia. Macam mana nak kenal dia? Malam ni kita tengok macam mana kita nak kenal Allah Ta'ala. Dia kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu hadap Allah Ta'ala ni macam seolah-olah kamu nampak dia. Ada ke macam tu kita ngadap Tuhan? Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak nampak dia, fa innahu yaraka, maka dia nampak kamu. Ada tak rasa Tuhan nampak kita? Tak ada juga. Berat. Kita tak nampak dia pun tak rasa. Dia nampak kita pun kita tak berasa. Dua-dua tak ada rasa. Dua-dua tak ada rasa. Rasa nampak pun tak ada. Rasa dia nampak kita pun tak ada juga. Jahanam. Habis. Pasal tak rasa nampak dia tu yang macam-macam pattern angkat takbir. Kan? Pasal tak rasa dia nampak kita tuan kan? Tu yang macam-macam gaya. Pasal tak nampak dia, tak rasa pun aku buat ni depan siapa ni, tak rasa. Ilah. Tuan-tuan, apa yang kita buat ni tak ada siapa-siapa melainkan dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Tak rasa ke dia tengok kita? Tak rasa ke kita nampak dia sekarang? Sebab itu tuan-tuan, kadang kita sebut nama Tuhan pun buat peleceh. Nak sebut nama Tuhan ni, nama Tuhan ni nak sebut ni elok-elok lah kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Elok-elok kan. Ini macam mana? Subhanallah. Malaikat kiraman katibin dan catit tu pun tak tahu apa nak tulis. Ni kau sebut apa ni? Ni bahasa Jawa ke, Cina ke, India ke, Arab? Subhanallah. Sebab apa sebalah. Tak kenal Tuhan nak macam mana? Tuan-tuan, sebut nama Allah ni janganlah buat peleceh tuan. Jangan buat peleceh sebut. Sebab tu Allah Ta'ala bukan untuk dipeleceh tuan-tuan. Depan Allah mana boleh main-main tuan-tuan. Allah buat ni semua-semua ni kerana kita lah dia buat tu. Aku jadikan kau sebaik-baik kejadian. Apa yang kau nak, aku bagi. Untuk apa aku bagi ni? Supaya kau ingat kat aku lah. Kau jangan ingat benda yang aku bagi. Kau ingat kat siapa yang bagi engkau. Sehingga aku buat ni semua-semua. Kau nampak aku. Kau tengok bulan nampak aku. Tengok siang nampak aku. Tengok waktu duha kau nampak aku.
Tuan-tuan sembahyang duha pasal apa? Ha? Pasal rezeki tak pernah betul. Ya kah? Pasal apa sembahyang duha kan? Dia kata siapa yang sembahyang duha kan, dimurahkan rezeki. Habis yang tak sembahyang duha, mahal lah. Payah dapat rezeki lah. Lim gotong tu. Dia pernah sembahyang duha. Lim gotong tahu kan? Lim gotong ni toke genting resort tu. Dia haram tak sembahyang duha pun. Kaya-gaya dia. Abang jangan gelak ya. Ananda Krishnan kaya. Maxis kaya. Ada sembahyang duha? Tak ada. Habis yang tuan-tuan sembahyang duha tu buat apa? Macam Allah Ta'ala tak tahu nak bagi. Dia tak tahu nak bagi kan? Minta pula lagi. Yang di langit turunkan. Ilaha illallah. Yang kat bawah ni pun tak habis lagi Tuhan kata. Tamak minta kat aku macam-macam. Allahumma inna duha-duha'aka wa baha-baha'uka wa jamalu-jamaluka. Dia bagi nikmat tak ingat pun kat dia. La ilaha illallah. Minta bang tu. Yang di bumi keluarkan. Yang jauh dekatkan. Yang susah senangkan. Tuhan kata aku dah bagilah dulu. Kau tak ingat gak aku? Tuhan pun bagi bandingan. Dia bagi bandingan. Apa bandingan dia? Kalau tuan-tuan tengok waktu duha pun tak ada apa ingat Tuhan. Sekadar nakkan habuan dari Tuhan. Tuhan bandingkan kita dengan binatang. Minta maaf cakap tuan. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Apa bezanya kita tengok waktu duha dengan lembu tengok waktu duha? Apa bezanya? Apa bezanya? Ha? Tak ada beza apa. Ini bukan saya sebut ni, Allah Ta'ala sebutnya. Lembu pun dia tak tahu dia lembu. Dia tak tahu dia lembu. Siapa yang tahu dia lembu? Kita lah tahu dia lembu. Kita ni hebat tuan-tuan. Ciptaan Tuhan yang maha hebat ni. Allah letakkan kita satu tempat yang cukup tinggi. Mulia lah. Hebat lah kita ni. Dia bagi kita mata. Allahu Akbar. Suruh tengok ciptaan dia. Kan? Kau nampak tak tu? Nampak. Nampak siapa? Nampak Allah yang maha hebat ciptakan benda tu. Masya Allah. Kan? Kau dengar tak tu? Dengar. Dengar ciptaan Tuhan. Bunyi yang Tuhan bagi. Masya Allah. Hebat bunyi ni. Allah bagi kita. Ini yang dikatakan kenal Allah. Nikmat Allah. Adakah kita tengok kita ingat Allah Ta'ala? Ada. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingat aku, Tuhan suruh ingat dia. Ingat dia. Maksud dia apa? Nampak semua ni, semua nampak hebatnya Allah, agungnya Allah, kayanya Allah. Semua Allah. Tapi apakah selama hari ini kita ingat macam tu tuan-tuan? Atau nampak memang tak ada apa? Tengok tu tak ada apa. Tengok ni tak ada apa. Tengok ciptaan manusia pun tak ada apa. Tengok binatang tak ada rasa apa. Tengok langit, bulan, bintang tak ada rasa apa. Tak ada rasa kan? Artinya kita belum kenal Allah. Aku ciptakan kau pasal aku teringat. Supaya kau ingat ke aku. Ni tuan-tuan baju banyak kat rumah ni. Banyak kan? Betul banyak kat rumah. Adalah 10 lai. 2-3 lai. Pasal apa pakai baju ni? Baju lain tak ada? Ha? Ada. Pasal apa pakai baju ni? Pasal apa tak pakai baju tu? Tak, kita bincang, kita kongsi. Pasal apa pakai baju ni? Pasal apa?
Dia mesti ada sebab pakai. Pasal teringatlah nak pakai baju ni. Kau tak pakai baju ni. Baju banyak. Teringat nak pakai baju ni. Pakailah baju ni. Kan? Bukan pasal basuh. Lain pun basuh juga. Dah basuh. Pasal apa tak pakai? Dah basuh, dah bersih. Pasal apa tak pakai? Pakai baju ni pula. Pasal apa? Kalau alasan tuan-tuan kata pasal dah basuh. Okey, pakailah. Habis baju lain tak basuh. Basuh juga. Pasal tak pakai? Tak teringat nak pakai baju tu. Teringat nak pakai baju ni malam ni. Teringat pakai baju ni kan. Baju banyak tu Haji kan. Tapi malam ni teringat nak pakai baju ni. Allah kata aku teringat kat hang. Aku bahang. Supaya kau ingat kat aku. Berat malam ni dia kata ustaz ni. Ni apa punya ilmu lah. Tak. Ni nak ilmu nak kenal Tuhan. Duk semayang, sebut zikir semua Tuhan tak kenal. Nah, macam mana? Macam mana? Sebab itu saya kata tadi, awaludin ma'rifatullah. Pertama sekali kenal Allah. Aku buat ni semua untuk Allah. Tak ada melainkan dia je yang ada. Dalam hati ni tak ada siapa-siapa melainkan dia je. Sebab itu Tuhan kata dalam Quran sendiri, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa huwa ma'akum. Siapa dia? Yang bersama kita tu siapa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersama kamu. Tuhan bagi peringatan awal-awal kat kita ni. Kau jangan ingat aku tak ada. Kau jangan lupakan aku. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku ada di serta engkau sekarang. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Macam mana kau boleh lupakan aku? Tidur kita, makan kita. Bila kita teringat kat dia, kita malu dengan dia. Nabi teringat dekat Allah Ta'ala ni. Berasa malu Nabi. Nak makan pun tuan-tuan malu. Tu yang 3 jari tu. Malu tuan-tuan. Allah. Kita pedal cukup baiknya. Langsung tak malu dengan Tuhan. Padahal ingat pun tak kat dia. Dia lantaknya nikmat Tuhan tu. Penuh tangan-tangan ni. Dengan nasi. Makan. Tak ingat pun kat dia. La ilaha illallah. Kan? Nabi malukan Allah pasal Nabi teringatkan Allah Ta'ala. Nabi pun malu. Kekasih Allah. Maksum. Terpelihara. Tak ada dosa. Malu dengan Allah. Sebab sentiasa ingat Allah. Kita tak malu pasal tak ingat Allah. Bila tak ingat, tak ada di hati. Tak ada di hati, fish. Tu yang boleh buat dosa. Tu yang boleh buat maksiat. Tu yang boleh tengok orang pakai skirt pendek. Tu yang boleh buat dosa. Tu yang boleh dengar benda-benda haram. Semua boleh buat lah. Sebab tak ingat ada yang duduk dengan kita. Kan? Tu yang boleh buat tu. Tak boleh buat. Kau teringat dia ada jasa dengan kita, tak boleh nak buat. Nak cakap tak berani. Kan? Nak cakap tak berani sebab ingat dia tu. Tuan-tuan duk teringat ada CCTV dalam satu tempat ni. Berani tak buat? Kan? Tak berani ya sebab CCTV dia, jangan saya. Kau nampak CCTV dia 10 saya. Korang keluar gambar kau. Duk teringat ada CCTV dalam dada kita. Duk nampak 10, tak berani. Ni ingat Tuhan tak? Tak ingat. Tu yang berani buat tu. Kan? Ni simple tuan. Ni contoh simple saya bagilah. Kalau lagi terang lagi panjang nanti tuan pening kepala. Kan? Nak lagi panjang nanti tuan panggil lagi, aku pedal lagi. Bagi lagi paratnya. Next time lah. Cakap putih sikit lah. Ada lagi lah. Tunggulah. Ni baru mukadimah baru. Pertama kali masuk. Tak tahulah abang ni boleh panggil pula. Suara tahu dia boleh jemput pula suara. Dia tak tahu kita penangan macam mana kan.
Tak ada tuan-tuan. Ni tak kenal Tuhan, duk sembahyang tak kenal Tuhan, baca Quran tak kenal Tuhan, hidup tak kenal Tuhan ni, berserabut tuan-tuan. Nampak macam kenal, tapi tak kenal pun, bohongnya. Bohong gitu ni tuan. Tak kenal. Kalau kenal tak macam ni hidup. Hidup kalau kenal Allah, tuan-tuan, tak susah. Oh, nak salah. Tuan-tuan sendiri cakap, mana tempat meminta? Baca hari-hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat dia minta. Kat dia minta. Tak ada juga. Sakit je pergi hospital dulu lah. Palang kabut pergi hospital. Mana tak? Hospital, sakit. Apa jawapan dia? Usahalah ustaz. Memanglah. Tanyalah dia dulu. Tuan-tuan pun tahu. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa bagi penawar? Allah. Tapi pergi tanya wali apa? Pergi tanya dia apa? Tanya wali dulu apa? Sebab dia tu tak ada dalam hati kita. Siapa yang ada? Doktor yang ada dalam hati kita tu. Betul? Tak ada. Kita cakap je. Illallah. Tak ada siapa-siapa. Dia je ada kat hati aku ni. Sakit. Dia dulu. Ya Allah. Kalau betul lah sakit ni baik bagi aku ya Allah. Di sisi engkau. Aku redha ya Allah sakit. Tapi kalau sembuh lebih baik bagi aku di sisi engkau ya Allah. Engkau lah maha penyembuh ya Allah. Kau maha mengetahuinya ya Allah. Kau sembuhkan aku ya Allah. Allah pun bagi jalan penyembuhan. Jumpa satu orang. Apa kena Ji? Tahulah dia terseminggu lah. Badan tak apa sihat. Cuba Haji pergi jumpa tu. Siapa gerak tu? Allah Ta'ala gerak tu. Yang jumpa ni, Allah Ta'ala susun ni. Kau jumpa orang ni. Orang ni akan cakap nanti. Kita pergi. Baru kita pergi. Tu usaha tu. Tanya dia dulu. Ni ada tanya dia. Tak ada. Terlupa Ustaz nak tanya. Memang bukan terlupa. Memang tak pernah tanya. Pasal tak ada Allah Ta'ala di hati kita. Tak ada. Hafiz. Ada. Sebutlah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tu zikir. Apa maksud dia tu? Memadailah Allah Ta'ala. Yang lain tak ada melainkan dia. Melainkan dia. Tapi sampai tang perbuatan, mana dia? Mana dia? Kemana Allah? Di mana Allah? Tentu tak ingat. Sampai bergantung pun tak ingat lagi. Tak ingat juga. Tu dah gantung tak ingat juga lagi. Dah pandang nama dia tak ingat juga. Dalam kereta ada ayat Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dalam satu ketika dulu kereta tu tampal stiker Allah, tampal stiker Bismillah, tampal stiker la ilaha illallah. Semua ada kan? Agak-agak berapa ramai yang baca benda tu? Atau sekadar tampal dia? Kan? Tampal lah. Ingat tak juga? Berapa ramai yang gantung ayat kursi kat rumah? Berapa kali baca? Nampak ayat kursi langsung baca. Allahullah. Ada? Tak ada juga. Atau bila ingatnya? Bila nak baca? Bila? Masya Allah. Allahu Akbar. Pasal apa tak ingat? Pasal tak kenal dia. Bila tak kenal, tak cinta, tak rindu, tak sayang, tak sebutlah nama dia. Tak ingatlah dia. Kalau cinta, rindu, sayang, kenal dia, mesti rasa cinta, rasa rindu. Bila rasa rindu, selalulah sebut nama dia. Bila rasa cinta, selalulah ingat kat dia. Kan? Tuan-tuan sayang tak kat isteri? Sayang. Pergi mana-mana ingat tak kat dia? Ingat. Tu yang beli. Bawa beli. Ya. Tapi dah tua ni tak ingat. Tu yang pergi makan seorang. Balik belenggang. Pasal sayang dah tak ada. Dulu, masa sayang dulu ni. Balik je. Apa tu bang? Oh, rumahnya. Tinggal juga dah. Sayang. Sekarang ni. Balik bang.
Balik. Lenggang je. Awak poi dah kenyang. Orang rumah pandai dia lah. Pasal rindu dah tak ada. Sayang dah tak ada. Kurang. Ingat ke dia? Rindu sayang dah tak ada, ingat ke? Allah Ta'ala ni kita tak ingat dia pasal tak kenal dia. Bila tak kenal dia, tak adalah rindu tu, tak adalah sayang tu. Semua tak ada, tak ingat dah dia. Tu yang kita buat selama badak tu. Mau bodoh. Terlupa. Dah sampai pun tak buat pun. Tadi. Petik suai lampu ni tadi. Petik suai lampu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Tak ada juga. Tak ada lah. Pasal terlupa dia. Tak ingat. Buat dosa. Berapa kali buat dosa? Cepat-cepat istighfar lah. Tadi lepas sembahyang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa baca tadi? Istighfar lah. Pasal apa istighfar? Kau mencuri pun. Kau buat dosa apa? Dosa apa buat tadi? Yang istighfar tu dosa apa? Tadi, bang. Tadi lepas sembahyang istighfar tak? Istighfar lah. Apa saya istighfar? Buat 3 kali lah. Apa sebab? Pasal ikut imam. Imam istighfar, kita istighfar. Pasal tadi bang, tak ingat Tuhan tadi tu, berdosa. Tu yang istighfar tadi tu. Dosa, lalai, tak ingat Allah. Tu yang istighfar tadi tu, 3 kali tadi. Bukan ikut tu imam. Apa saya istighfar tu Haji? Imam dah istighfar, ikut je lah. Bukan pasal dosa ke? Minta ampun. Aku teringatkan kau ya Allah, aku berdosa dengan kau. Tengah-tengah ngadap kau tadi, aku boleh berjalan di kat bandar tu. Tak ingat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa sebab tak ingat? Apa sebab tak rindu? Jawapan dia senangnya. Pasal tak kenal. Pasal itulah tu, tuan-tuan. Pasal tak kenal dia. Bila tak kenal dia, apa dia suka, apa dia tak suka. Tuhan suruh, aku suka cantik lah. Sebab tu aku ciptakan semua ni benda cantik semua. Yang manusia tak boleh buat, aku ciptakan dia. Untuk aku bagi kau tengok keindahan, kecantikan itu aku bagi kau tengok. Supaya kau nak ingat ke aku ni suka cantik. Kau kena buat cantik-cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Indah kan? Aku ciptakan matahari. Siapa boleh buat matahari? Bagi tahu saya. Ada orang boleh buat. Betapa indahnya matahari. Cantik sungguh matahari. Aku ciptakan bulan yang indah, cantik ni. Ada orang boleh buat? Tak ada orang boleh buat. Aku ciptakan siang yang indah ni, tuan-tuan. Sampai kau boleh Allahu Akbar. Kau boleh berjalan merata ni. Aku ciptakan malam yang indah ini sampai kau boleh tidur lena. Aku ciptakan langit dan bumi ini seindah-indahnya. Untuk apa? Aku nak bagi tahu kau, aku suka benda cantik. Jadi kau ngadap aku ni cantik-cantik lah. Kau ngadap aku ni, aku dah cantik, aku suka benda cantik. Ngadap aku cantik lah. Kan? Kita ngadap dia pun sebab tak kenal dia. Kita buat selekeh kita je lah. Nak ngadap dia buat selekeh. Tahu tak dia buat cantik untuk kita? Dia ciptakan hidung kita semua ni cantik. Kan? Belum ada lagi hidung manusia dia punya serombong ke atas gitu. Buat bawah kan? Semua hidung bawah cantik. Ya. Walaupun ada mancung, ada yang kempih, ada kembang, ada kuncup kan. Cantik tak? Cantik eh? Dia suka cantik lah. Nak ingatkan kat kita, manusia, makhluk ciptaan aku ni suka benda cantik, kau tolong buat cantik untuk aku tau. Kan? Sampai masuk kita depan dia, selekeh kan? Aku ciptakan wangi-wangi alam ini. Syurga tu aku buat wangi untuk kau. Aku bagi wangi ya. Aku sukalah wangi tu. Jadi kau pakailah wangi-wangi ngadap aku tu. Datang jumpa aku ni wangi-wangi lah. Ini minyak wangi wakaf kat kita pakai. Tak masjid ni. Tak masjid ni. Baik kat masjid tu. Ada. Minyak wangi wakaf kan? Minyak wangi wakaf.
Minyak wangi yang betul. Pakailah minyak wangi yang khas nak ngadap. Sebab Allah Ta'ala suka wangi, aku nak pakai wangi-wangi. Apa wangi yang Tuhan suka pakai ni? Yang Nabi pakai tu lah. Kasturi lah, apa semua tu. Nabi suka pakai kan? Kita pakai tu. Sebab Allah Ta'ala suka. Azan tu. Azan tu. Bersambung sekali insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, macam mana nak kenal Allah Taala ni? Macam mana nak kenal? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah Taala beserta kamu di mana kamu berada. Dan Allah melihat segala yang kamu kerjakan.
Apa maksud melihat, tuan-tuan? Melihatnya apa maksud? Melihat ini, tuan-tuan, ialah dengan ainul basirah dan ainul ma'rifah. Di mana, tuan-tuan, melihat ke dalam diri sendiri. Nak kenal Allah, tengok diri kita ni, tuan-tuan. Nah, sebab itu ada perkataan hukama, bukan hadis Nabi. Hukama kata apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, siapa kenal diri dia, dia kenal akan Tuhannya. Sekarang kita tak tengok diri kita, kita duduk sibuk duduk tengok diri orang. Kan? Kita duduk sibuk tengok orang, kita tak sibuk tengok kita. Mana nak kenal Tuhan? Kita duduk nampak semua orang semua. Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Kok yang jahat orang tu, yang buruk orang tu. Semua orang tu, yang tak sempurna orang tu. Semua orang. Kita ni mana? Ha? Kita elok je semua. Kita tengok orang je yang tak elok. So itu jangan tengok orang, dia kata. Tengok diri sendiri. Nak kenal Allah, Allah tengok kita macam mana? Ha? Allah tengok kita ke mana? Ada kalau tengok kita menyampah. Seorang bapa tengok anak. Orang kata anak dia tak bagus. Kita kata apa? Anak aku tetap bagus. Nah, Allah Ta'ala, kita ni ikut tengok orang, Allah Ta'ala tengok kita macam mana? Kita jangan kata orang tak baik, tu tak baik. Allah Ta'ala tengok kita macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Allah tengok kita ni semua baik ke tak baik? Semua baik. Kenapa kita tengok orang tak baik semua? Pasal apa kita tengok orang tak baik? Bila tengok orang tak baik, kita pun hukum orang tu. Hukum orang tu. Habis semua kita nak hukum kan. Kita seorang yang baik. Bila syurga tu dia seorang dalam faham. Sebab yang lain semua tak baik. Kita seorang yang baik, kita syurga lah. Apa lagi kan? Allah Ta'ala kata, aku yang tengok korang semua baik. Sebab itu kerana kebaikan kau tak aku bagi semua-semua. Ambil. Supaya kau ingat aku. Aku tengok kau ni, aku bagi kau ni. Ingatlah kat aku ni. Tapi dia bagi kat kita, kita tak pandang juga. Kita tak rasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak malu macam mana tak kenal dia. Nah, jadi tuan-tuan, kalau kita tengok ni dalam konteks ma'rifatullah hamba kepada Allah ni tuan-tuan. Pertama-tama tuan-tuan, ada tak merasai di dalam diri ni keagungan Allah Ta'ala? Ada tak? Dalam konteks keimanan ini, dalam konteks ma'rifatullah ini, ada tak rasa keagungan Allah Ta'ala dalam diri kita? Ada? Itu syarat. Syarat penting nak kenal Tuhan. Ada tak rasa keagungan Allah di dalam hati kita? Yang Tuhan sebut Allah Maha Agung tu. Ada ke tak keagungan tu dalam hati kita? Ada. Kalau ada tak macam ni hidup kita? Tuan-tuan bawa kereta. Dalam bawa kereta ni teringat polis. Macam mana tuan-tuan bawa kereta? Jagalah kan? Jaga peraturan undang-undang kan? Jagalah pasal dalam hati kita ada polis. Slow tuan. Jangan nampakkan polis kan? Jalannya tuan potongnya double line. Jangankan polis kan? Tak ada. Jangan kan? Kau dia ada kan? Jangan cik pasal lampu merah tuan, jalannya tak ada polis pun. Jangan kau depan tu kan? Sebab apa kita kata lagu tu? Dalam tu dia ada. Kan? Waktu bawa tu dia ada dalam ni. Kan? Bawa kereta. Ingat jalan kan? Pakai tali pinggang, nampak lampu biru pun takut dah. Rupa majlis perbandaran punya lampu. Aku ingat polis dia. Haram tu.
Apa macam bandaranya. Lalu kat highway kan, orang kabut pakai tali pinggang. Asal kau nampak tu view tu. Plus perondo tu. Bakapuk makin. Betul. Aku ingat polis ni. Haram betul lah. Pasal ingat polis dah tu. Bila ingat dia adalah rasa takut tu. Bila ada keagungan Allah Ta'ala dalam hati, adalah rasa takut pada Allah. Tapi benda tu tak ada sekarang ni. Mana kalau siapa nak bangkang, boleh bangkang lah. Kalau saya cakap tak betul ni. Tak ada rasa agung Tuhan tu. Walaupun kita selalu sebut Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Agung. Kita tanya, agung tak mana? Agung lah. Yelah agung tak mana? Kalau agung ni, kalau kita tengok agung lalu, kita berhenti lah. Agung lalu. Kita, Tuhan bagi tahu pun banyak semacam kan. Ini misalan-misalan yang mudah faham tuan-tuan. Bukan yang susah faham ni. Untuk orang awam macam kita ni. Bagi pelik-pelik punya dalil kan tuan-tuan lagi tak faham. Lagi balik pening. Apa ustaz ni cakap? Aku tak faham macam tu. Ni yang faham je senang. Satu. Rasa agung Tuhan tu memang tak ada lah. Terbuktilah tak ada. Macam tadilah bagi tahu kan. Polis ada dalam hati kita sentiasa. Tu yang berhati-hati kita. Sebab polis. JPJ dengan mami ni. Jago nak potong takut, lampu merah takut, tali pinggang pakai takutlah. Dia dalam tu je. Polis. Nampak je kereta polis. Kau nampak tu. Tu dia tu. Pakai. Kau jaga kadet. Dia nak lampu biru tu jaga kau. Semua takut. Keadaan apa pun takut. Pasal polis. Sebab Tuhan tak ada dalam hati ni. Keagungan Tuhan tak ada. Tak rasa apalah. Itu sebut nama dia pun boleh buat main-main. Sebab tak ada rasa agungnya Tuhan. Kan? Mana ada rasa agung Tuhan tu yang boleh buat main-main tu. Boleh dah buat main-main. Sebut pun boleh lah buat main-main. Kalau tak, buat betul-betul lah. Tuan-tuan. Satu. Yang kedua. Dah 8.20. Sikit kita. Biar lambat sikit tak apa. Sekali bukan senang dapat masuk surah ni. Ini Alhamdulillah dapat tembus ni pun Alhamdulillah ni. Ustaz, lama dah sebulan lebih duduk Batu Pahat baru dapat masuk sini ni. Dulu pernah sekali semain subuh kat sini. Mula-mula datang Batu Pahat semain subuh kat sini. Saya tengok ni surah apa ni, saya tahu sembahyang hubungan. Lain macam surah ni. Ada agak niat dulu. Kok dapat ceramah kat surah ni pun best juga ni kan. Tapi Tuhan nak makbul juga dapat juga saya. Tu jumpa Abang Rahim ni lah. Jumpa rumah dia, dia pun ejah dapat masuk sini. Jumpa abang tu. Pergi kedai dia lah gitu kan. Dapat jubah selai. Dapat minyak wangi satu kan. Dapat kurma. Abang tu. Tuhan makbul lah saya punya niat tu. Tuhan dia maha mengetahui. Saya datang sini tuan-tuan semayang subuh nak ngajar dekat Telekom. Mana nak semayang subuh dah sampai pekan ni. Pusing jumpa suara ni. Semayang kat luar. Tapi tuan-tuan tak kenal lah saya waktu tu. Belum kenal lagi lah. Tak kenal maka tak cinta lah. Malam ni dah kenal. Tak tahulah cinta ke meluat. Kalau cinta lah Alhamdulillah. Kalau meluat pun Alhamdulillah. Tak ada masalah. Kan? Dia datang lah. Niat tu dah ada dah. Bila nak baca ceramah. Tengok jumpalah Abang Rahim ni. Rumah dia. Jumpa Abang Ali ni. Jumpalah 2-3 orang kat sini. Susun saya dapat juga masuk surau ni saya kata. Tuhan. Minta je ke Tuhan. Tuhan bagi ni. Sebab kau ingat aku ingat engkau. Fazkuruni azkurukum. Kau ingat aku ingat engkau. Fazillah yahfazka. Kau jaga aku jagalah kau. Tengok Tuhan punya perjanjian. Cantik ya? Kau minta, aku kabulkan. Tengok. Kau minta ampun, aku ampunkan. Ini janji Allah Ta'ala. Apa nak risau? Yang kenal Allah Ta'ala lah. Yang kenal. Allah Ta'ala kata apa? Berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Mohon, aku kenalkan.
Habis dah mohon lama Ustaz tak berkenan, jangan salahkan Tuhan. Salah kau tak ada adab minta dengan dia. Cara minta tak betul sebab kau tak kenal dia. Kau main minta je. Kan? Menadah pun macam nak tak nak. Dah dibagi pula terangkup pula tangan. Tak kenal. Salah dia apa? Dia kata betul dah. Ud'uni astajib lakum. Ingat Allah Ta'ala bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia tak pernah mungkin janji tau. Dia tak nak bohong lah. Kau minta, aku bagi. Tapi betul cara minta lah. Pagi tu saya masuk sini tuan-tuan. Saya sembahyang kat luar tu. Sembahyang subuh habis semua minta dengan Tuhan. Ya Allah. Bila lah nak boleh. Suruh harap ni. Hari ni Tuhan kabullah. Lama baru kabulkan. Lama lah masuk ke tempat ni. Pasal itu saya tak nak minta kat manusia. Saya minta kat Allah Ta'ala. Ya Allah, kau tolonglah lembutkan hati-hati manusia ni. Kan? Kau pinjamkanlah sifat-sifat kau yang baik ini ya Allah pada hamba-hamba ni. Aku nak minta kat dia pun tak boleh kalau kau tak pinjamkan sifat. Kan? Sifat pemurah kau yang bagi pinjam kat dia ni. Dia bagilah ni. Jangan. Saya tu saya tak pernah minta mengajar ni duit kan. Saya minta kat Tuhan je. Minta kat tuan-tuan pun bukan boleh dapat pun. Kalau Tuhan tak gerak hati tuan-tuan nak bagi duit, dapat. Jangan mengigau lah. Tuan-tuan banyak duit pun belum tentu boleh bagi. Kalau Tuhan tak pinjamkan sifat pemurah tu. Sebab itu saya doa tak ada tuan-tuan. Saya doa sendiri tuan-tuan. Ya Allah, kau lembutkanlah hati-hati manusia ni ya Allah. Kan? Kau pinjamkanlah sifat pemurah engkau, kasih sayang engkau, rahmat engkau, rahman engkau ya Allah. Kalau ini sifat yang kau pinjamkan kepada mereka, tak susah hidup ni ya Allah. Aku boleh jumpa siapa-siapa aku jumpa ya Allah. Saya tu orang kata, kena tentukan Ustaz, bayaran berapa? Tak payah. Minta ke Tuhan. Tuhan tahulah uruskan. Nak minta beribu-ribu, minta beribu-ribu. Ingat dia boleh bagi lah. Kalau Tuhan tak gerakkan, dah pegang duit pun boleh buat lupa. Dan nak salam dah tuan kan. Tuhan kata, aku tak nak bagi dah ini. Tuhan bagikan ingatan kita. Apa? Balik dulu Ustaz. Pegang duit bola poket dia. Dah sampai rumah baru teringat. Allah, duit Ustaz tak bagilah tadi. Tak dia balik. Kehendak dia ke? Ini bukan kehendak manusia, ini kehendak Allah. Saya tu jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Orang yang kenal Allah, minta dengan Allah. Tuan-tuan selalu sebut yang kaya dia, yang mengetahui dia, yang berkuasa dia, semua dia. Tapi kadang-kadang orang suruh kat saya, Ustaz minta tolong kat situ. Aku pun pergilah. Haram tak dapat pun. Lepas aku fikir balik, yang aku pergi bodoh ikut cakap dia. Kadang timbul kebodohan tu, terlupa. Sebab kata abang tadi lah, terlupa. Sebab Tuhan tu tak sentiasa melekat di jiwa ni, lupa je kan ni. Cuba Ustaz jumpa tu. Aku pun pergi. Haram tak boleh. Betul harap lah. Pergi jumpa sana. Pergi. Tanya. Tuhan kata harus diingat. Semua tu hak aku. Bukan dia. Kau minta kat aku. Baru istighfar balik. Ya Allah berdosanya aku. Ya Allah. Aku lupa kat engkau. Aku pergi kat makhluk buat apa. Engkau lah yang maha mengetahui. Kau kaya. Kau berkuasa. Patah balik minta kat dia. Minta kat dia mudah. Tolong ya Allah. Allah Ta'ala kata. Nah ambil. Jumpa si Fulan bin si Fulan. Saya jumpa tu Abang Rahim tu. Jumpa Abang ni. Jumpa Tuan Najib tu. Jumpa orang rumah Abang Rahim. Allah Ta'ala kata, nah aku jumpa dengan orang ni. Untuk engkau. Kau jangan minta kat orang. Minta kat aku. Aku susunkan. Duduk di Batu Pahat. Saya tuan-tuan datang Batu Pahat ni nak duduk dalam kereta je mulanya. Tuan-tuan tahu. 12 hari bulan 10. 13 hari bulan 10 saya sampai sini. Sampai sini, duduk dalam kereta. Sebab PKPB kat KL. Tak boleh kuliah. Mana saya nak pergi? Saya lari ke Batu Pahat. Sampai sini, doa dalam kereta. Ya Allah, temukanlah aku, jumpalah manusia-manusia yang baik ni, ya Allah. Permudahkanlah ya Allah urusanku. Kau yang boleh mudahkan, oleh tak boleh. Apa plan dalam kereta? Duduk. Sampai Batu Pahat, nak duduk dalam kereta 2 minggu. Tidur dalam kereta lah. Plan, tidur dalam kereta. Kereta tu, tidur dalam kereta lah. Barang-barang pun dalam kereta. Dah biasa tidur dalam kereta. Itulah hotel, itulah rumah.
itulah kedai bergerak, semua itu. Plan macam tu lah. Tuhan kata dah. Kau minta kat aku bagilah. Sampai kat sini, orang pun telefon. Rumah Abang Rahim tu. Ustaz kat mana? Kat Batu Pahat. Berapa lama? 2 minggu. Tidur mana Ustaz? Dalam kereta. Dah. Dia pun telefon Tuan Haji Sukaini. Sukaini pun telefon saya. Ustaz kat mana? Mari tidur homestay saya Ustaz. Homestay saya kosong. Pelan aku tidur. Tuhan susun cantik. Apa nak takut dengan ni semua kehidupan? Allah Ta'ala susun. Kita ni duk fikir makhluk. Besar sangat ke makhluk ni. Hebat sangat ke makhluk ni. Kaya sangat ke makhluk ni. Dan duduklah sini. Kuliah tak ada lagi. Tak ada kuliah. Duduk saja ya. Allah Ta'ala permudahkan urusan. Dia orang ni lah susun kuliah saya. Cari. Surau masjid. Tanya. Hari-hari kuliah sampai tak larat dah. Ni pasal PKPP ni. Subuh tak dapat ni. Tapi jalan juga ni. Setiap malam. Tuan-tuan. Allah Ta'ala susun. Pasal itu jangan lupa Allah dalam hati. Kenal dia. Dia yang susun semua ni. Dia yang susun. Ni sampai bulan 12 ni kan. Sampai hujung tahun tu. Dah susun kan. Tu. Abang Rahim punya rumah tu susun. Sampai bulan 12. Tapi tak tahu lah ada tarikh kosong atau tak kosong lagi lah. Mana tahu kau tuan-tuan nak panggil, nak mencelah lagi sekali. Nak kena taruh lagi. Nak bagi kenal Tuhan kan. Tuhan susun. Tuhan bagi tu elok. Cantik Tuhan susun. Rezeki Tuhan dah susun. Uktub rizqah. Yang pening-pening apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Ramai yang nunggu. Tinggal lalu. Bayang dulu bang. Jangan kang balik dia orang. 6 orang tu. Kok RM5 satu, 6 kali 5, 30. Siapa dia bagi? Oh dia bagi ke? Habis dia beli. Oh bukan Allah Ta'ala bagi ke? Pasal ni tak ada. Tak kenal Tuhan. Tak kenal siapa bagi rezeki. Tuhan kata, aku bagi rezeki, bukan dia. Kau nak minta kat dia berapa? Minta kat aku lah. Tadah tangan dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati jiwa mereka ni, ya Allah. Tengah-tengah orang berderet lagi 30 orang tak percaya dengan Tuhan. Bukan tak percaya, tak kenal. Kan? Tengok. Keagungan Tuhan tak ada satu. Kedua, tak ada rasa diri kebesaran Tuhan dalam hati. Tak ada. Tak payah duk sembang. Kan? Tak ada rasa kebesaran Allah Ta'ala dalam hati. Tak ada. Mafish. Khalis. Mafish sahaja. Tak ada. Apa kebesaran Tuhan yang ada? Memang sebut ada. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang besar? Apa yang besar? Kita besar. Apa yang besar? Dua tak ada. Agung tak ada. Besar tak ada. Dua. Tiga. Apa yang tak ada lagi? Tak ada rasa dalam diri ni. Kehebatan Allah. Tak ada. Siapa yang hebat? Manusia. Pasal itu tuan-tuan nampak manusia, tuan-tuan akan puji manusia ni. Adalah satu ciptaan. Buat kereta. Cantik kereta ni, hebat yang design ni kan. Orang buat tu hebat kan? Ui, pandai dia design, kau tengok. Pandai. Ini tambah dia belajar tu ni. Tuhan kata, ni yang bagi otak dia boleh fikir tu, ni aku, kata Tuhan. Aku ni, tapi kau tak nampak aku. Sebab dalam ni yang paling hebat manusia, bukan aku, kata Tuhan. Mulut dia kata kau kata aku hebat, tapi haram pun tak hebat pun aku ni, kau buat kan. Tengok orang buat 5 Langkawi.
Apa terbang tu. Kita pun melopong tengok. Ini berapa tahun lah dia training ni kan. Memang hebat dia. Tuhan kata apa dalam Quran? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqin. No. Aku yang pandu untuk kau buat doa itu. Yang kau tengok tu apa? Tak habis-habis mulut kita kata, hebat, itu bertahun tu. Itu tak mana dia belajar, itu Mak Saleh mana dia kata, ini memang champion lah dia ni. Tengah-tengah kita champion meletup. Boom, meletup. Wih, sayang kan. Punya hebat dia pun boleh jatuh kat meletup. Dah. Tadi kau kata hebat, dia dah meletup, kau tu tak hebat dah. Mana kehebatan Tuhan? 3 lah. 4. Merasai dalam diri kita ni hanya kepada Allah Ta'ala kita menggantungkan seluruh pengharapan kita. Harapan kita hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Sebab dia mengetahui, dia berkuasa, dia menyembuhkan, dia kaya, semua dia. Maha segala maha dia. Jadi kita harap kat dia lah. Tuan-tuan nak minta tolong kat siapa? Kalau susah, tak tolong kat orang senang. Kalau susah, minta tolong kat orang yang apa ke dana, tak guna. Kita tak tahu, minta tolong kat orang yang bodoh, lagilah tahu. Contohnya, kita bodoh, pergi tanya orang bangang, apa jawapan dia? Bahala tu. Tidak. Kita susah, pergi minta ke orang miskin. Susah tuan. Kenapa? Tinggal RM2 bulan ni. Boleh tuan-tuan? Kau ada tak RM2? Aku sekupang tak ada. Lah, kau ingat kau kaya. Kau sekupang tak ada. Hebat lagi, aku ada tak RM2. Yang kau pergi tanya aku apa? Nah, minta tolong kat yang kaya. Siapa yang kaya? Tuhan kata. Yang kaya, aku kata Tuhan. Tak ada tangan. Yang maha kaya, tuan-tuan lah sebut. Tuan-tuan sebut selalu apa? Tuhan maha kaya. Tuhan maha kaya. Tapi dok minta kat apa kedana juga. Tuhan kata dah tahu apa kedana, kau pergi minta kat dia apa? Asal kau tak minta kat aku? Sebab kau tak mengharap kat aku, kau mengharap kat orang tu. So itu Tuhan bagi kita, uji kita tahu. Kalau betul kau mengharap pada makhluk, silakan. Sakit kan? Kita pun mengharap pada makhluk ni. Jumpa doktor pakar, habis beribu. Jumpa bomoh, habis beribu. Jumpa ustaz, habis beribu. Habis semua beribu, tak elok. Sebab yang elokkan aku, kata Tuhan. Pergi minta. Last kali jumpa siapa balik? Balik pada Allah Ta'ala. Mana nak pergi? Masjid. Jumpa siapa? Jumpa Pak Imam. Baru ingat Tuhan kan? Mam, tak tolong. Kenapa tu? Puah berubat dah, Mam. Tak mahu dia. Macam? Tak mahu kat dia elok lah. Ingat yang minta tolong macam Yasin. Main ajat. Kod-kod mahu lah. Itu pun kod-kodnya. Dengan Tuhan pun kod-kod ni. Kod-kod lah. Dengan baca Yasin salah ajat ni mahu elok lah. Kod-kod. Imam pun, ya. Bagi RM50. Yang doktor dia bagi RM50,000. Nak entok? Tu tak yakin tu kan? RM50. RM50 bagi kat Pak Imam. RM50,000 bagi kat doktor tadi. Yang nak minta dengan Tuhan ni bagi RM50 dia. Itu yang kod-kod lah mahu lah dia. Imam kan? Iyalah. Tu imam pun belah dah kod-kod, imam pun malah nak buat. Baca Yasin pun, Yasin wal Quran al-Hakim innaka min ala siratal mustaqim. Nak tak nak dia baca. Bagi dia pisang sisi kesuar. La ilaha illallah. Pengharapan tak ada dengan Tuhan. Okey, 8.5 dah. Okey. Dan tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan 4 perkara yang bila kita tak nampak Allah Ta'ala, tak kenal dia, pasal bila tak kenal Ta'ala, benda yang 4 ni tak ada dalam diri kita. Hafiz. Agung tak ada, hebat tak ada, mengharapan tak ada, semua tak ada lah. Kebesaran tak ada. 4 ni memang tak ada. Kalau tak kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak ada yang 4 ini,
maka hati kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertutup terus. Tak nampak. Bila tak nampak, serba-serbi hidup tak kena. Jalan atas muka bumi tak kena. Tu yang datang sombong. Tu yang datang riak. Datang ujub. Pasal tak kenal. Sebab benda-benda tu Tuhan punya. Tak kenal dia, tertutup. Pasal ni tak ada kan? Tertutup kan? Tu yang jalan David Dado. Itu yang baru ada jawatan sikit dah mula lain macam. Bila dah kaya sikit lain macam. Bila dah hidup kaya sikit lain macam. Bila ilmu ada sikit kan dah mula David Dado. Padahalnya kok nampak ada ini empat ni tak ada sifat tu. Tak wujud sifat tu. Mana nak ada sebab kita kenal Tuhan. Tak ada sifat tu. Tapi oleh kerana tak kenal, bagi sifat ni pun tak ada lah. Besar, agung, hebat ni semua harap tak ada. Apa yang ada? Adalah sifat-sifat makhluk tu. Apa sifat makhluk? Tu yang datang kan. Orang tegur tak boleh. Tuan, ni kau apa hal? Kau tahu aku siapa? Siapa? Tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan hari pada 8.40 cukuplah takat tu. Ada rezeki, panjang umur. Kalau tuan-tuan panggil, aku datang lagi. Aku datang lagi, tuan-tuan tahan telinga lagi. Pasal bukan tahan telinga apa? Nak bagi kenal Tuhan ni. Tak kenal Tuhan, sia-sia tuan-tuan buat kerja ni. Mayam tak kenal Tuhan, puasa tak kenal Tuhan, baca Quran tak kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, baca Quran pun betul-betul. Jaga betul-betul. Ni aku tengah cakap dengan Tuhan ni. Jangan main ni. Sebut betul-betul huruf. Waddu'a wal-laili iza saja. Cakap dengan Tuhan ni. Sebut nama Tuhan. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tengah cakap aku sekarang sebut nama dia ni. Bila tak kenal, subhanallah, 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 subhanallah. Kau sebut siapa ni? Sebut Tuhan. Sebelah hari? Sebelah lagi besok? Sebelah je lah. Sebelah lagi mana? Bila? Pasal tak kenal dia. Tu nama dia tu. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebut betul-betul nama dia. Tahu betul. Kau sebut siapa ni? Sebut nama Tuhan. Patutlah kemas sangat sebut. Halah nama dia. Nama orang pun kita sebut betul-betul. Yang amat berhormat, Datuk, Doktor. Sebut pun habis. Macam pengusi sebut je lah. Yang berbahagia, Ustaz Haji. Habis sebut haji ni. Kau tak sebut haji nak marah kat ni. Apa ni? Ada haji ni. Orang dah haji, panggil dia. Mak. Apa mak pekak tu? Dah balik Mekah nak pekak. Haji Mak. Kau panggil aku. Tak dengar ke? Dengar lah. Aku dah haji. Kau panggil mat, mana aku tahu. Haji Mat. Kan? Jadi akan datang. Siri yang kedua kalau panggil, panjang ni tuan-tuan perbahasan. Bagaimana nak letakkan keagungan Tuhan dalam seketul hati yang bernama qalbun. Macam mana letak dia? Bukan boleh ambil-ambil bubuh. Macam mana nak letakkan kehebatan Tuhan dalam hati yang bernama qalbun ni? Macam mana nak bagi dia duduk? Nak bagi duduk kekal lah. Jangan keluar-keluar. Yang si keluar masuk kan? Salli. Allahu Akbar. Dah masuk. Kejap keluar balik. Astagfirullah. Apa hal? Keluarlah Ustaz. Apa yang keluar? Dia keluar balik. Salli. Allah. Dah masuk dah. Cantik
Baru nak baca, keluarlah balik. Apa pasal dia kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Susah tu nak masuk ni. Apa sebab? Dia bisa ada sebab. Sebab dia tempat dia duduk tak cantik lah. Tak clear lah tempat dia duduk tu. Nanti perbicaraan dia ada hubung kait dengan tempat tinggal tu. Pasal apa dia tak boleh duduk dalam tu? Macam kita duduk rumah kita lah. Rumah kita boleh duduk pasal rumah kita cantik, bersih, wangi. Seronok duduk. Rumah tak cantik, tak bersih, serabut, kotor, kita pun tak semangat nak duduk. Kejap keluar. Orang rumah bayar, awak ni tak duduk rumah ke? Macam mana nak duduk rumah macam ni? Rumah pun bersepah. Allah lah. Itu ada hubung kaitnya. Bila siri yang ketiga akan datang. Kalau panggil. Kalau tak, satu ni je lah siri. Cabut tu ustaz ni kita. Geramnya aku tengok ustaz ni, aku tangan. Tak. Saya nak bagi tahu. Bagi tahu. Sebab kuliah saya lama ke sini. Sampai hujung tahun. Itu pun saya minta dengan Tuhan lagi. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan ku duduk sini. Kalau Allah mudahkan besok, sambunglah. Silat-silat duduk batu pahat tu. Duduk batu pahat tu, lagi laju lah. Nak bagi kenal Tuhan lah, orang batu pahat. Nak bagi kenal orang Tuhan. Sampai makan pun tak kenal Tuhan. Tidur pun tak kenal Tuhan. Tidur pun terletak lelap. Makan melantak sakan. Pasal tak kenal Tuhan lah. Jadi tuan cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan, mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Memang kerja saya memang nak menyinggung pun. Memang saya memang nak bagi singgung. Kalau tak singgung, tuan-tuan tak faham. Pasal itu saya sergah tu tuan-tuan. Pasal apa saya sergah? Tuan-tuan jangan tidur. Benda nak kenal Tuhan ni, kalau tidur langsung tak kenal Tuhan nanti. Tu nak bagi celik tu, nak bagi kenal Tuhan lah tu. Pasal itu saya sergah. Sebab tu suara volume saya tadi, itu bau sikit volume tu. Dia sebenarnya volume tuan-tuan, dia bukan dekat 10, 25. Pernah saya jadi imam tuan-tuan, terbakar speaker. Ni mic ni, dia punya PA tu dalam terbakar. Meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Terbakar. Hangit dah, saya pun risau. Habis dah aku ni. Kat leher gantung, kat depan lagi kan. Mampu shot ni kan, mampu aku. Dah hangit dalam. Tu saya pun tanya orang yang buat PA sistem tu. Berapa PA sistem tu nanya? Tahu lah Ustaz, siap yang buat. Siap yang buat. Rupanya, suara saya derah. Meletup. Akhirnya dia kata, Ustaz boleh jadi imam. Orang lain lah. Suara Ustaz ni volume tinggi. Saya kata, kau buatlah PA sistem yang canggih sikit. Yang boleh. Kau letak speaker susah tu, bagi aku jadi imam. Kau tengok. Saya tak pergi jadi imam dah. Tu saya takut nak angkat suara jadi imam. Takut tuan, meletup. Saya pun tak tahu PA sistem ni macam mana. Saya tarik-tarik meletup. Tambah dia punya kabel bukan besar pun tu. Halus. Macam ni. Halus ni. Mana boleh. Dia tuan-tuan, saya punya kabel, saya jadi imam dulu tuan-tuan. Kabel dia tu. Kabel pergi mic yang cecak tiang tu. Saya hanjut cukup. Ini kabel sekali tarik putus. Cukup dekat itulah. Mohon maaf tuan-tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih pihak surau Arab ni yang sudi mengundang saya pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan bolehlah nak undang saya ke apa ke, tapi jangan berhubungan saya lah, berhubung dengan PE yang tak resmi ni, yang tak bergaji ni lah. Dia orang lah PE saya sekarang. Dia orang susun kuliah saya, Ustaz. Kuliah Ustaz ni Abang Rahim ni. Ni Abang Ali ni, ada orang rumah dia tu, Abang Rahim tu. Hubungnya dengan dia. Hubungan saya memang tak lah. Memang tak ada, telefon pun tak berangkat. Sebab banyak kerja nak buat. Tak ada masa tengok telefon sangat. Kurang tengok lah. Tengok juga tapi kurang. Sebab tengok telefon pun nak meluat tengok telefon ni. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sami'an man nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa-siapa nak tengok video saya, boleh minta link dekat Abang Ali ni yang buat rakaman ni. Video saya banyak di yang rakaman dia.